Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kerja khusus PBL 113, yaitu variasi bahasa. Kerja khusus kami bertajuk Kaedah Bahasa Iklan menurut Asma Haji Omar 1992 bagi analisis teks iklan. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, yaitu Rozana, Natasha Alia, Emi Kamia, Esther Liz, dan Jezelia. Menurut Asma Haji Omar, laras bahasa ialah kelainan bahasa yang digunakan berdasarkan bidang. Kelainan laras yang digunakan bukan hanya pada sistem bahasa, namun juga pemilihan kata-kata tertentu dalam sesuatu laras tersebut. Menurut Nick Sofah Karim pula, beliau menyatakan bahawa laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Terdapat beberapa jenis laras bahasa, iaitu laras bahasa biasa, laras akademik, laras perniagaan, laras perundangan, laras sastra, dan laras iklan. Dalam kajian ini, pengkaji lebih memfokuskan kepada laras bahasa iklan. Laras bahasa iklan digunakan untuk menyampaikan maksud dengan berkesan. Menurut Arbak, iklan didefinisikan sebagai suatu kenyataan bertulis yang dibuat dengan tujuan memberi informasi kepada orang ramai tentang sesuatu perkara. Maklumat tersebut biasanya disebarkan melalui media cetak atau media massa. Terdapat kajian lepas tentang analisis bahasa dalam iklan media sosial di Malaysia oleh Sarah Daniel Jacob dan Nur Atika Abdul Rahman 2021. Artikel ini mendapati bahawa tahap bahasa pengiklanan yang digunakan oleh pengiklan di Malaysia wujud kreativiti bahasa yang lebih spesifik. Oleh itu, pengguna yang mudah terpengaruh dengan bahasa pengiklanan tentu akan mendapat keyakinan untuk membeli produk tersebut. Selain itu, kajian yang bertajuk The Language of Consumer Advertising, Linguistic and Psychological Perspective oleh Eldali 2019 bertujuan untuk meneliti asas unsur wacana yang berpengaruh dan tidak dapat dielakkan dalam teks pengiklanan pada masa kini. Kajian ini memfokuskan tentang interaksi bahasa, imej, dan meneliti strategi pengiklanan dengan menggunakan berbagai aspek linguistik seperti pragmatik, psikololinguistik, dan sosiolinguistik. Data yang diperoleh melalui kajian ini adalah menghuraikan bentuk-bentuk bahasa yang mempengaruhi struktur bahasa dan memiliki keberkesanan dalam teknik memujukannya yang tinggi. Seterusnya, kajian laras bahasa iklan Analyzing Linguistic Features of Advertising Language yang dikaji oleh Habib Allah Abdul Rahman Adam 2019 bertujuan untuk menyediakan analisis tentang bahasa pengiklanan dari sudut linguistik dan punca laras bahasa iklan menggunakan bahasa yang tersendiri secara sintaksis dari segi semantik dan tata bahasa. Pendekatan ini melibatkan hubungan antara pengiklanan dengan imej dan susun atur dengan menggunakan teori sastra dan linguistik untuk menganalisis teks pengiklanan. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti laras iklan dalam 20 iklan yang terpilih, dan yang kedua, menghuraikan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam 12 kaedah laras iklan Asma Haji Omar 1992. Terima kasih Saudari Ros atas pembentangan itu tadi. Saya Natasha Alia, bernombor matrik 10061. Saya akan membentangkan sumber dapatan kajian kami. Kajian kami telah menggunakan dua sumber data, iaitu sumber data sekunder dan sumber data digital. Pengkaji mendapatkan data sekunder dari sumber korpus, iaitu seperti buku. Contoh sumber korpus yang digunakan ialah Bahasa Iklan Perniagaan 1 Kajian Retorik, yang kedua, Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, dan ketiga, Laras Bahasa Melayu, beberapa pandangan dalam jurnal Dewan Bahasa. Pengkaji mendapatkan sumber data digital daripada sumber dalam talian seperti laman web, platform media sosial, pangkalan data dalam talian atau aplikasi. Sumber data digital yang digunakan adalah seperti Google, aplikasi Instagram, Shopee, dan YouTube.
Keempat-empat data digunakan dalam hasil kajian dalam bentuk poster iklan dan video. Seterusnya adalah dapatan kajian. Saya akan menerangkan tentang kaedah doa. Menurut Asma Haji Omar 1992, laras iklan kaedah doa ialah satu keadaan di mana pengguna seolah-olah didoakan oleh pihak pengiklan agar mendapat kebaikan semasa menggunakan produk mereka. Perkataan-perkataan yang sering digunakan adalah semoga, agar, mudah-mudahan dan sebagainya. Berdasarkan iklan yang dipaparkan, terdapat unsur di mana penjual mendoakan penggunanya, iaitu pada ayat agar setiap doa lebih mudah dimakbulkan. Ayat ini jelas memaparkan bahawa penjual mendoakan pengguna yang mengamalkan buku doa grade A agar doa mereka akan lebih mudah dimakbulkan. Iklan ini sudah tentu dapat menarik pengguna dari golongan ibu bapa dan pelajar kerana kecemerlangan adalah sesuatu yang diimpikan oleh mereka. Seterusnya adalah kaedah latar. Menurut Asma Haji Omar 1992, laras iklan kaedah latar ialah satu keadaan yang menjadi latar belakang pemaparan benda yang diiklankan. Terdapat dua latar yang sering digunakan, iaitu latar perbualan dan latar penceritaan. Dalam contoh yang telah dipaparkan, latar perbualan telah digunakan. Ia merupakan dua perbualan antara dua perempuan. Perempuan pertama berkata, "Panasnya, berpeluh habis. Lisa pun berpeluh, tapi masih berbau segar lah." Perempuan yang kedua pula berkata, "Saya guna daya hijab. Dengan teknologi Smart Iron dan kawalan bau peluh, dia membasmi 99.9% bakteria, kotoran degil dan bau peluh." Seperti yang diceritakan dalam dialog itu, pihak pengiklan ingin menekankan bahawa masalah itu boleh diselesaikan dengan menggunakan daya hijab. Pihak pengiklan juga menyatakan bagaimana daya hijab boleh membantu mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dinyatakan pada ayat, "Saya guna daya hijab. Dengan teknologi Smart Iron dan kawalan bau peluh, dia membasmi 99.9% bakteria, kotoran degil dan bau peluh." Hal ini jelaslah menunjukkan iklan tersebut menggunakan kaedah latar penceritaan bagi mempromosikan produk jualan. Seterusnya adalah kaedah gesaan. Menurut Asmah juga, laras iklan kaedah gesaan menggunakan kaedah bersungguh-sungguh dalam menyuruh pembeli atau pengguna untuk membeli barangan tersebut. Kaedah ini berkesan dalam pemilihan kata gesaan yang memainkan peranan utama. Misalnya, gunakannya hari ini, beli sekarang, dan sebagainya. Dapat dilihat bahawa kata-kata tersebut akan mempengaruhi para pengguna tergesa-gesa membeli, dan jika tidak membeli dengan segera, pasti akan membuatkan mereka menyesal. Seperti dalam contoh yang telah dipaparkan, poster ini menggunakan pemilihan kata tempah segera. Pemilihan kata ini jelas menggesa para pengguna untuk membeli makanan yang dijual oleh warung Pak Mat di dalam poster itu, iaitu daging black pepper, kacang pul dan tom yum pork tip. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian yang keempat, iaitu kaedah laras iklan umpan. Iklan yang menggunakan kaedah umpan ini mengaplikasikan bahasa yang berusaha untuk memikat pengguna agar cepat bertindak membeli barangan yang diiklankan tersebut. Contoh bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut ialah potongan sehingga 70% ataupun beli 3 percuma 2 dan banyak lagi. Dalam kaedah ini, penjual akan berusaha sedaya upaya untuk memikat pengguna agar pengguna dapat membeli barangan tersebut dalam bilangan yang banyak. Oleh itu, terdapat banyak potongan dan promosi yang ditawarkan oleh penjual agar pengguna tertarik untuk membeli produk tersebut dalam bilangan yang banyak. Seterusnya, kaedah larangan. Kaedah larangan digunakan untuk menggesa bakal pengguna untuk mendapatkan barangan yang diiklankan. Kaedah larangan ini digunakan bersama-sama dengan kaedah gesaan dengan ditandai dalam perkataan jangan. Misalnya, jangan lepaskan peluang ini, jangan lepaskan tawaran hebat ini.
Kaedah larangan ini bertujuan untuk memastikan para pengguna agar tidak lupa untuk mendapatkan barangan yang diiklankan tersebut. Selalunya, terdapat banyak tawaran-tawaran hebat yang ditawarkan oleh penjual kepada pengguna dan berharap agar pengguna tidak akan terlepas dalam peluang tersebut. Seterusnya, kaedah laras iklan keyakinan. Kaedah keyakinan dalam iklan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna mengenai perkhidmatan yang disediakan. Kaedah keyakinan merupakan salah satu iklan untuk menimbulkan kepercayaan kepada pengguna mengenai perkhidmatan yang disediakan. Contoh ayat dalam iklan yang digunakan dalam kaedah keyakinan ialah bersama kami mengemudi aman, nyaman, dan benar. Oleh itu, dengan cara ini pengguna akan benar-benar yakin dan percaya tentang perkhidmatan yang ditawarkan kepada mereka. Pengguna juga akan turut yakin mengenai perkhidmatan tersebut kerana harga yang berpatutan dan dapat menjamin keselamatan. Kaedah pemesraan. Menurut Hasma Haji Omar 1992, kaedah pemesraan adalah menyampaikan mesej kepada pengguna bahawa mereka bukan orang luar, namun sebahagian daripada keluarga sebuah syarikat pengeluar tersebut. Melalui kaedah ini, secara tidak langsung, pelanggan dapat merasakan suatu ikatan yang lebih mesra dengan iklan yang dipaparkan. Sebagai contoh, ayat memenuhi selera anda dengan secret recipe. Ayat yang mesra kepada pengguna kerana mengetahui selera mereka. Ini dapat menarik minat pelanggan untuk membeli makanan tersebut. Kaedah pertanyaan. Menurut Hasma Haji Omar 1992, kaedah pertanyaan adalah dengan cara memberi soalan, namun soalan tersebut tidak perlu dijawab oleh pengguna kerana soalan yang ditanyakan itu sudah disediakan jawapan di dalam poster. Kaedah pertanyaan ini juga disebut sebagai pertanyaan retorik. Misalnya, nak kulit lembut bak sutera, nak cerah sekata, nak kulit cantik, dan nak hilangkan kesan jerawat. Pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan dalam poster iklan yang menjual produk Sakura Translucent Whitening Serum, iaitu jawapan kepada soalan yang ditanyakan. Oleh itu, laras bahasa iklan kaedah pertanyaan ini tidak memerlukan sebarang jawapan daripada pengguna. Seterusnya ialah kaedah peristiharan. Kaedah ini memberikan keterangan yang lebih jelas dan tepat kepada pengguna dengan cara iklan dipromosikan secara maksimum seperti menyenaraikan serata perinci tentang keistimewaan produk tersebut. Contohnya, bekerja dengan daya tahan alami kulit lawan 99.9% kuman berbahaya. Ayat ini menyenaraikan secara terperinci tentang keistimewaan produk yang dapat membasmi 99.9% kuman. Seterusnya ialah kaedah perbandingan. Kaedah ini diterapkan dengan pelbagai cara seperti menunjukkan ciri, sifat dan keupayaan tertentu produk tersebut agar pengguna merasakan produk yang diiklankan itu adalah yang terbaik serta mempunyai kelebihan. Lebih bervitamin, lebih sedap dan lebih menguatkan badan. Poster iklan ini jelas menunjukkan perbandingan margarin berjenama pusaka adalah lebih berkualiti berbanding dengan margarin berjenama lain. Kaedah iklan yang terakhir ialah kaedah pemaparan. Kaedah pemaparan ini tidak boleh dipisahkan dengan perkataan yang mewujudkannya. Misalnya, dengan penggunaan penambah memperkan. Kaedah pemaparan ini lebih mengutamakan kehebatan produk atau jenama agar ia lebih tersela dengan menggunakan istilah khusus. Bagi contoh dapatan kajian kami, terdapat penggunaan perkataan memperkenalkan untuk menunjukkan kehebatan produk agar lebih tersela. Hal ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu para pengguna tentang keistimewaan produk sabun Super Sensitive Beauty. Kesimpulannya, dapatan kajian dapat diuraikan secara jelas dan tepat selaras dengan objektif kajian. Setiap kaedah iklan juga mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza dan pengelasannya mengikut kaedah laras iklan Hasma Haji Omar 1992. Pencarian poster iklan di media sosial sangat memberi kemudahan kepada pengkaji kerana lebih mudah untuk didapati.